Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Jumpa kembali kita di Apa Khabar Malaysia bertemankan saya Cedi dan juga Pasha pagi ini. Diharapkan anda di luar sana juga yang mungkin baru saja memulakan tugasan, baik-baik aja. Stay tune tau bersama-sama dengan kami sampai pukul 10 pagi. Selama 1 jam kita akan bersama-sama dengan anda. Banyak pengisian yang cukup menarik akan kami kongsikan juga. Hari ini hari Isnin, untuk anda yang mungkin lupa kan masih lagi tertidur tu. Kita mandi blues lagi hari ini, Cik. Hari ini 3 Julai 2023. Betul. Macam mana dengan sambutan Hari Raya Haji, Pasha? Alhamdulillah, sambutan Hari Raya Haji saya tahun ni very quiet. Bersama-sama dengan keluarga. Kita makan sama-sama. Tapi macam tu je lah. Tapi difahamkan juga ramai juga di antara sana yang terkandas dengannya. Dalam perjalanan pergi dan juga balik selama ada yang terkandas selama 27 jam hanya untuk pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Hari Raya Aidiladha bersama dengan yang tercinta. Apapun kepada anda semua yang telah pun kembali, selamat kembali. Yang masih lagi dalam perjalanan, hati-hati di Jalan Raya, Cik. Okey, seperti biasalah kita akan kongsikan sedikit petikan daripada portal bernama.com pada pagi ini. Apakah antara yang menarik hari ini, Cik? Kita selusuri satu persatu. Ini juga berita baik untuk majikan, pengarah dan juga syarikat itu sendiri, di mana mungkin ada di antara anda dah tahu dan sedia maklum tentang perkara ini. SSM umum inisiatif tambahan pengurangan kompaun. Maknanya kompaun ini denda yang dikenakan kepada syarikat, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN melalui agensi Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM mengumumkan inisiatif tambahan pengurangan kompaun bagi menyokong fasa pemulihan perniagaan dan juga korporat ketika ini. Dan inisiatif pengurangan kompaun di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 melibatkan pengurangan kompaun sebanyak 90%, ya. Banyak tu daripada nilai asal bagi Seksyen 68/2, Seksyen 68/3 Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 kepada pemilik perkongsian liability terhad yang telah ditawarkan kompaun dan telah patuh. Saya difahamkan pengurangan ini sampai seperti yang saya bagi tahu tadi sehingga 90% pengurangan, dan antara kompaun ataupun denda yang dikeluarkan kesalahan yang mungkin melibatkan semasa waktu PKP dulu lah, Fasha. Contohnya tak pakai pelitup muka, tak cek suhu badan, tak meletakkan tanda harga, dan ada yang tutup premis selepas waktu yang ditetapkan dan sebagainya lah. Jadi ini peluang untuk anda, khususnya syarikat-syarikat yang berdaftar, untuk melansaikan orang kata denda atau kompaun yang dikenakan. Dan inisiatif tersebut berkuat kuasa bermula hari ini 3 Julai 2023 sehingga 31 Disember, dan bakal memanfaatkan 16,765 perkongsian liability terhad. Jadi, apa lagi? Jelaskan ataupun tunaikan tanggungjawab anda untuk melansaikan denda yang telah pun dikenakan kepada syarikat anda. Betul. Selain daripada itu, bagi masyarakat orang asli pula, mereka amatlah berharap bancian air damak yang dibangunkan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA ataupun JAKOA dapat membantu kerajaan dalam mengenal pasti pembangunan dan juga kemajuan infrastruktur serta prasarana yang diperlukan mereka. Jadi menurut Ketua Penghulu Orang Asli Kelantan, Bidi Ronggeng berkata, data yang terkumpul dalam air damak itu dapat berfungsi sebagai penunjuk arah kepada kerajaan untuk menentukan hala tuju generasi masyarakat orang asli dan juga masa depan mereka. Ini terutama sekali di negeri Kelantan. Tambahnya lagi, sumber besar harapan mereka supaya maklumat yang diperolehi ini adalah penting supaya dapat diterjemahkan dalam membentuk ataupun dalam membangunkan lagi pembangunan-pembangunan di kawasan orang asli. Contohnya keperluan asas seperti jalan raya, untuk menghubungkan penduduk orang asli dengan bandar-bandar dan sebagainya demi keselesaan mereka, dan juga segala bantuan ini dapat disegerakan. Seterusnya, menurut penduduk di sana, kebiasaannya maklumat yang disalurkan ke sistem air damak ini adalah orang kata disalurkan menerusi banci, mencuri
diperlukan oleh Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Orang Asli. Ini antara usaha yang dijalankan sebagai pemudah cara antara masyarakat orang asli untuk membantu mereka, terutama sekali mereka yang tidak begitu celik teknologi cat. Jadi diharapkan antara usaha yang dilakukan oleh JAKUA ini dapat membantu masyarakat orang asli di negeri Kelantan khususnya untuk membantu mereka mendapatkan pembangunan dan sebagainya. Ya, dan kita juga macam biasa untuk segala informasi terkini dan berita lanjut layari portal bernama.com. Dalam pada cadangan anda di luar sana ingin untuk berkongsi dengan kami, juga boleh emailkan ke akmbernama.tv@gmail.com. Kami akan dapatkan dari bilik berita sekejap saja lagi, tapi kita nak intai dulu macam mana cuaca kita hari ini. Laporannya dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama saya Vinsla Santiran dari Bilik Berita. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata, identiti 8 individu termasuk 7 sekeluarga masih hilang dalam tragedi kepala air di jeram mawar air putih Cukai pada Ahad dikenal pasti. 7 sekeluarga itu Karim Abdullah 39 tahun, Putri Balkis Izzati Abdul Rahman 18 tahun, Putri Aliyah Maisara Karim 16 tahun, Putri Nur Fatin Karim 14 tahun, Putri Nurerina Natasha Karim 10 tahun, Muhammad Haziq Zikri Karim 6 tahun dan Putri Aryana Umaira Karim 4 tahun. Seorang lagi individu hilang merupakan tunang kepada Putri Balkis Izzati iaitu Muhammad Fikri Saliman 24 tahun berasal dari Batu Pahat, Johor. Terdahulu polis menerima maklumat penemuan 2 mayat tragedi itu iaitu Aziza Ayi 40 tahun dan anaknya Muhammad Zulkarnain Haikal Karim 11 tahun daripada orang awam pada 12.30 tengah hari. Identiti 2 beranak itu dikenal pasti selepas pengecaman dilakukan ahli keluarga di bilik forensik Hospital Kemaman malam tadi dan dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahira Kuala Terengganu untuk bedah siasat. Keluarga berkenaan berasal dari Felda Lepar Hilir Kuantan, Pahang datang ke jeram berkenaan sejak 2 petang Sabtu untuk berkelah. Mayat Azizah ditemukan terapung dihanyutkan arus 24 km dari tempat kejadian, manakala Muhammad Zulkarnain Haikal tersangkut pada dahan pokok 2 km dari tempat kejadian. Polis percaya Karim yang bekerja sebagai pemandu jengkau di hutan air putih mahir dengan laluan di lokasi sehingga mampu untuk masuk ke kawasan itu menggunakan kenderaan kurang sesuai. Bagaimanapun mereka mungkin tidak menyedari keadaan kepala air datang dengan deras secara tiba-tiba sekaligus tidak sempat untuk melarikan diri ketika sedang mandi. Operasi SAR melibatkan kekuatan 50 anggota pelbagai agensi dihentikan 6 petang semalam atas faktor cuaca dan akan disambung semula pagi ini. Pihaknya menggunakan khidmat anjing pengesan K9 milik polis dan JBPM selain akan membuat permohonan menambah kekuatan anggota operasi SAR termasuk bantuan daripada orang luar. Operasi SAR akan melibatkan 3 fasa kawasan pencarian mengikut kekuatan dan bantuan sedia ada operasi pasukan pencarian. Baik, polis meminta orang ramai berwaspada dengan taktik penipu yang menyamar sebagai pegawai polis bagi meminta sumbangan wang tunai menerusi panggilan telefon atau pesanan WhatsApp. Ketua Polis Daerah Bentong Superintenden Zaiham Muhammad Kahar menerusi kenyataan berkata pihaknya menerima laporan berhubung penipuan itu. Kononnya sumbangan terbabit akan digunakan bagi penganjuran program melibatkan ibu pejabat polis daerah IPD itu. Suspek juga didapati menggunakan 3 akaun bank berbeza untuk mangsa memberikan sumbangan. Sehubungan itu, pihaknya membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan.
Baik, polis akan meningkatkan pemantauan di 20 lokasi dikategorikan sebagai kawasan panas di Kedah pada pilihan raya negeri tidak lama lagi. Ketua Polis Kedah Datuk Fisul Saleh berkata langkah itu bagi memudahkan penugasan pegawai dan anggotanya serta memberi lebih tumpuan di kawasan terbabit demi memastikan keselamatan semua. 20 lokasi itu dikenal pasti dalam 36 dun di Kedah, namun kawasan panas bukan bermaksud akan berlaku pertempuran besar atau kejadian-kejadian ekstrim. Sebelum ini, polis mengenal pasti 190 lokasi dikategorikan sebagai kawasan panas di 6 negeri terlibat PRN. Daripada jumlah itu, Selangor memiliki kawasan panas tertinggi iaitu 70 lokasi, diikuti Terengganu 66 lokasi, Kedah 20 lokasi, Negeri Sembilan dan Kelantan masing-masing 16 serta 2 lokasi di Pulau Pinang. Sekian dari Bilik Berita, salam Malaysia Madani dan salam hormat. Kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kerana masih lagi setia menonton bersama saya dan juga chat. Macam disebutkan tadi, hari ini antara pengisian kita yang agak menarik sebenarnya dalam Apa Khabar Malaysia pada pagi ini antaranya adalah mengenai amanah raya. Mungkin ramai yang pernah dengar amanah raya, tapi pada hari ini menjelang sambutan 100 tahun amanah raya, kita akan lebih mendekati dan juga mengenali amanah raya dan juga fungsi yang dijalankan. Dan bagi menerangkan lebih lanjut lagi mengenai amanah raya ini, bersama kami pada hari ini Pengarah Urusan Kumpulan Amanah Raya Berhad, Encik Ahmad Faizal Sulaiman Khan. Assalamualaikum, terima kasih bersama kami pada pagi ini. Sihat ya? Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, baik, kita curi sedikit masa je bersama dengan Encik Faizal. Mungkin sebagai permulaan, Encik Faizal boleh terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan 100 tahun sambutan Amanah Raya dan kita recap sikitlah apa fungsi ataupun peranan Amanah Raya ini kepada masyarakat. Jadi terlebih dahulu terima kasih kepada pihak bernama, terima kasih kepada Pasha dengan Cik. Jadi sebenarnya Amanah Raya ialah satu syarikat milik penuh kerajaan. Di bawah Menteri Kewangan diperbadankan, Kementerian Kewangan Malaysia. Kami ditubuhkan sejak tahun 1921. Dan kami mulanya menjadi jabatan pentadbir pemegang amanah dan pegawai pentadbir pusaka untuk seluruh rakyat Malaysia. Dan kami menawarkan perkhidmatan wasiat, peramanahan dan pentadbiran pusaka. Dan setelah 100 tahun kami mempunyai 20 cawangan di seluruh negara Malaysia. Baik. Okey, seperti yang kita tahu, bila kita sebut tentang Amanah Raya ni memang perkara pertama sekali yang timbul di fikiran ramai orang adalah macam yang Encik Faizal sebutkan tadilah, perkhidmatan wasiat dan juga pengagihan harta pusaka dan sebagainya. Mungkin Encik Faizal boleh terangkan lebih lanjut lagi mengapakah penting untuk masyarakat tu membuat pengurusan ataupun perancangan pusaka, pengurusan harta serta perkhidmatan wasiat itu sendiri. Terima kasih Pasha, persoalan tu. Sebenarnya pengagihan harta ni apabila kita melibatkan pengagihan harta pusaka, ianya akan mungkin lebih rumit ya. Jadi satu sebab utama kita membuat wasiat kerana segala maklumat mengenai harga semati itu akan mudah diperolehi daripada wasiat tersebut. Jadi ini memudahkan pentadbir tersebut menjalankan tugasnya untuk mengagihkan harta pusaka tersebut. Dan kebaikan yang kedua ialah untuk memastikan kebaikan kepada waris-waris, terutamanya orang kurang upaya, OKU, dan juga kanak-kanak di bawah umur, di mana harta pusaka semati dapat disalurkan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Dan juga kebaikan yang agak penting ialah ia akan mengelakkan daripada timbulnya pertelingkahan di antara waris-waris jika tiada wasiat. Baik, saya sebenarnya terfikir bila sebenarnya waktu yang sesuai kita merancang dan juga merancang untuk pengurusan harta pusaka ini sebenarnya? Sebenarnya kematian ini adalah satu insiden yang kita terdapat dilakukan. Jadi perancangan awal ni adalah digalakkan kerana pengagihan harta pusaka ni boleh menjadi rumit jika tiada wasiat. Jadi pentadbiran awal ni amal digalakkan dan
setelah 100 tahun kami berkhidmat di Malaysia, memang kita dengar banyak insiden lah pertelingkahan berlaku. Dan agensi kami di Amanah Raya dapat menjadi pentadbir yang independen ya, daripada mana-mana pihak, dan akan dapat mengagihkan harta semati menurut faraid kalau untuk orang Islam, dan akta harta pusaka di bawah tahun 1998 untuk orang bukan Islam. Cik Faizal, tadi Cik Faizal sebutkan tentang faraid. Jadi untuk orang Islam, kita dah tahu kalau pengurusan harta tu atau pengagihan harta pusaka tu kita dah ada faraid. Jadi kenapa ataupun pentingnya kalau untuk kita nak adakan wasiat tu juga, adakah wasiat itu akan supersede faraid ataupun macam mana? Dalam satu wasiat ni mengandungi banyak lagi maklumat yang lebih daripada faraid, kerana faraid ni pada dasarnya merangkumi jumlah pengagihan. Dia tidak merangkumi aset yang mana. Contohnya kalau tanah, pengagihan tanah, bahagian tanah yang mana, faraid tak cover yang tu. Jadi pentingnya wasiat ni memudahkan dan memberikan segala maklumat, dan juga wasiat ni jika ianya tidak mematuhi faraid, wasiat ini dapat dilancarkan jika tidak mendapat apa-apa bangkangan daripada pihak waris. Jadi senang kata, kalau seseorang tu dah ada wasiat, adakah pengagihan harta itu mengikut wasiat ataupun nanti akan ikut pembahagian faraid juga macam mana? Jadi reference yang pertama ialah wasiat tersebut. Dan jika tiada bangkangan daripada waris, maka wasiat tersebut akan dijalankan. Okey. Siapa sebenarnya yang boleh membuat perancangan harta pusaka ini dan juga pengurusan harta pusaka? Siapa sebenarnya? Sebenarnya semati itulah. Ataupun jika bagi pihak orang tu mungkin ada guardian. Kita nak tanya juga dengan Cik Faizal. Kita dah alang-alang kita tanya pasal wasiat ni kan. Okey, selalunya bila kita dah ada wasiat, akan dinamakan seorang wasi ataupun seorang pentadbir. Mungkin ramai yang menganggap sesiapa yang dinamakan oleh wasi dan pentadbir ni dialah yang akan mendapat harta pusaka tersebut. Mungkin Cik Faizal boleh meleraikan confusion tersebut. Okey, jadi apabila berlakunya kematian, harta ini diberikan kepada pentadbir, nama pun pentadbir. Jadi pihak ini sepatutnya mentadbirkan harta si mati itu menurut wasiat. Jika tiada wasiat, patut mentadbir harta itu menurut undang-undang yang sedia ada, seperti faraid ataupun Income Distribution Act 1958. Jadi di situlah timbulnya kelebihan pihak Amanah Raya jika sama ada waris ni tidak dapat membahagikan harta itu secara betul. Jadi pihak waris dapat melantik Amanah Raya sebagai pentadbir harta pusaka ni. Jadi kami akan memastikan harta ini dibahagikan menurut undang-undang ataupun menurut wasiat jika ada. Okey, baik. Dah. Kita nak sentuh sikit tentang sambutan 100 tahun Amanah Raya ni. Mungkin apa aktiviti yang akan dikongsikan menjelang sambutan ini, dan ialah macam mana kita nak tingkatkan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya untuk kita merancang dan juga menguruskan harta pusaka ini. Jadi untuk ulang tahun ke-100 ini kami akan melancarkan logo baru, logo Amanah Raya 100 Years. Kami juga sedang meningkatkinikan laman sesawang kami, di mana perkhidmatan wasiat dan perkhidmatan amanah dan perkhidmatan amanah pusaka dapat disemak ataupun dapat didapatkan melalui website. Dan akhir sekali kami akan mengadakan aplikasi kami, Amanah Raya, The Amanah Raya App. Di mana diharapkan seluruh rakyat Malaysia dapat membuat wasiat melalui aplikasi kami dekat phone, dan juga dapat memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, kerana ini dapat memberikan peluang agensi kepada sesiapa yang ingin menjadi ejen Amanah Raya. So itulah plan kami, dan teruskan meningkatkan menambah baik perkhidmatan kami di seluruh cawangan 20 cawangan yang kami ada di seluruh Malaysia. Cik Faizal tadi ada sebut mengenai dengan app
amanah raya tu. Mungkin Cik Faizal boleh terangkan lebih lanjut lagi fungsi app itu, apakah yang boleh dilakukan, perkhidmatan apakah yang ditawarkan dalam app amanah raya. Okey. Jadi fungsi utamanya ialah pertama memberikan akses ya kepada sesiapa sahaja yang memerlukan perkhidmatan wasiat atau perkhidmatan amanah. Jadi perkhidmatan kami juga merangkumi untuk orang-orang yang bukan merancang untuk pusaka saja, yang merancang pengurusan hartanya. Jadi segala perkhidmatan ini dapat disalurkan melalui app tersebut. Jadi no limits lah. Maksudnya orang di Tawau, orang di Kanga, orang di Kota Baru dapat melanggani perkhidmatan kami. Yang keduanya, apabila seorang itu memerlukan perkhidmatan wasiat, maka ianya akan app itu akan membuat satu temu janji dengan ejen kami. Baik. Dan ejen kami akan menguruskan perkhidmatan seterusnya lah, nak buat wasiat ke, nak buat amanah ke, semua melalui ejen. Baik. Mungkin ada di antara kita yang terfikir untuk berjumpa terus ataupun pergi terus merancang untuk perancangan pusaka dan juga pengurusan harta ini kepada amanah raya. Apa langkah awal yang perlu dilakukan pada siapa untuk kita berjumpa dan apa dokumen-dokumen penting yang untuk kita bawa untuk kita membuat perancangan pusaka harta ni? Jadi sebaik-baiknya perbincangan mengenai perancangan harta pusaka ni adalah satu benda yang agak sensitif dan memerlukan banyak maklumat. Jadi sasaran saya yang terbaik ialah melawat cawangan yang terdekat dan berbincang dahulu. Okey. Apa yang dikendaki oleh si mati, adakah ianya perkhidmatan wasiat, adakah ianya perkhidmatan amanah. Dan merancang aset-aset tersebut kerana di sebalik perkhidmatan wasiat ni ada banyak perkhidmatan lain seperti deklarasi hibah. Deklarasi hibah contohnya si mati ingin menghibahkan suatu aset kepada seorang lain ketika dia hidup dan dia tidak termasuk dalam aset faraid itu. Okey, mungkin kita boleh sentuh sikit kan apakah aset ataupun harta pusaka yang dikategorikan di bawah harta pusaka itu sendiri? Bagi contoh? Pertama sekali ialah harta yang disenaraikan dalam wasiat. Okey. Harta yang disenaraikan wasiat ialah dan jika tiada bangkangan, harta ini akan ditadbir sebagai harta si mati. Tapi jika kami menerima bangkangan mengatakan ada harta si mati ini dan setelah siasatan lanjut dapat dibuat, kami akan mengagihkannya menurut faraid ataupun income distribution kerana aset tersebut tidak terkandung dalam wasiat. Okey. Okey, banyak lagi ada yang kita nak tanya kepada Encik Faizal mengenai mengata perancangan pusaka dan juga pengagihan dan pengurusan harta ni, tapi kita nak berhenti berehat dulu ya, Cak. Kita nak minum air sekejap. Akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey, masih lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia bersama saya dan juga Chat. Kita tadi berborak atau bersembang bersama dengan Encik Faizal
mengenai pengurusan harta dan juga perancangan pusaka kan Syed. Jadi banyak lagi sebenarnya orang kata persoalan yang ingin ditanya kepada Encik Faizal, terutama sekali adalah bila kita bercakap tentang pengagihan harta kan. Mungkin ada juga antara kita yang dah tahu tentang membuat wasiat dan sebagainya, tapi bila berlakunya satu kematian dan datang kepada pengagihan harta itu, bagi mereka-mereka yang sudah mungkin mengambil perkhidmatan daripada peguam lain dan sebagainya, adakah pengagihan itu masih melalui amanah raya ataupun macam mana? Mungkin Encik Faizal boleh terangkan. Sebenarnya di waktu pengagihan harta tersebut, waris mempunyai beberapa pilihan, iaitu melalui Jabatan Tanah dan Galian Kerajaan, ataupun melalui amanah raya, ataupun melalui pihak peguam. Dan kami compete lah dari segi pricing dan servis yang kami beri kepada pelanggan. Dan perkhidmatan yang kami berikan kepada pelanggan ialah kami boleh menjadi pentadbir kepada pelanggan tersebut. Di mana kalau kita buat dengan kerajaan, pentadbir tersebut ialah salah seorang daripada waris. Okay, jadi kita nak tahu juga apa dia kelebihan mengambil khidmat daripada amanah raya berbanding dengan menggunakan perkhidmatan selain daripada amanah raya. Contohnya jika kita buat melalui pihak kerajaan, pentadbir ialah tetap menjadi salah seorang waris tu. Jadi kelebihan mengambil pentadbir yang independen seperti amanah raya tidak dapat kalau pergi ke kerajaan. Sama juga kalau pergi dengan peguam, kerana kita memberikan kuasa kepada peguam tersebut untuk mengagikan dokumen, tetapi pentadbir tetap salah seorang pada waris tersebut. Jadi kelebihan amanah raya ialah independen. Kami akan mengagihkan menurut wasiat, dan jika terdapat wasiat melalui farid ataupun income distribution act. Okey, yang menjadi kemusykilan saya juga, kita tahu dari segi harta yang dikategorikan di bawah harta pusaka, contohnya kita tahu rumah, tanah, bagaimana pula dengan insurans? Bagaimana yalah, kadang-kadang insurans kan juga menjadi kemusykilan, dan juga tanda tanya kepada pewaris itu sendiri. Bagaimana dengan pembahagian insurans? Adakah dikategorikan di bawah harta pusaka? Jadi kalau kita tengok kebaikan insurans tu, bila dia namakan, beri peluang memberi penama, biasanya nama itu ialah sebagai pentadbir. Okey. Jadi bayaran melalui insurans tu patutnya dikumpulkan dalam estate mati tersebut dan diagihkan menurut wasiat tersebut. Okey, maknanya insurans juga termasuk di bawah. Jadi kalau dalam wasiat kita letak insurans tu memang akan dikategoriskan di bawah kategori harta pusaka. Okey, kita difahamkan sempena sambutan 100 tahun amanah raya ni, aktiviti ataupun banyak usaha yang dilakukan oleh amanah raya untuk lebih dekat dengan rakyat, untuk memberi kesedaran. Jadi antara salah satunya adalah dipanggil jejak waris. Mungkin Encik Faizal boleh terangkan lebih lanjut lagi apa itu jejak waris tu sebenarnya. Jadi kami sebagai ejen kerajaan yang memberi perkhidmatan pentadbiran harta pusaka dan pemberian penyediaan wasiat. Jadi kami mempunyai social mandate social mandate untuk menerima mana-mana saja permintaan untuk pengagihan harta, termasuklah pengagihan harta yang tidak dapat diselesaikan. Jadi di sinilah kami, daripada menunggu waris datang kepada kami pergi menjejak waris tersebut untuk memastikan kebajikan dan pengagihan harta pusaka dapat diagihkan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Okey, baik. Kita tahu antara aktiviti yang dijalankan, aktiviti turun padang dijalankan oleh Amanah Raya sendiri dalam mendekati masyarakat untuk memberi kesedaran tentang pentingnya perancangan pusaka dan juga harta ni. Mungkin dari segi promosi di media sosial, adakah ianya penting untuk memberi pendedahan dan juga kesedaran kepada masyarakat kini? Ya, memang kami memang sedang aktif untuk menggiatkan our website, di mana perkhidmatan wasiat amanah pusaka akan berada dalam website kami. Dan juga kami aktif mewawarkan aktiviti kami di laman sosial media seperti Facebook, YouTube, LinkedIn dan Instagram. Kerana ianya seperti yang saya katakan tadi, insiden kematian ini adalah satu insiden yang tidak dapat dielak, dan juga insiden untuk hari tua Jadi di mana produk peramanan kami dapat memberikan
perlindungan dan benefit lah. Dan juga melalui laman sosial media kami dapat memberitahu betapa pentingnya membuat wasiat ni, kerana pengagihan harta tanpa wasiat ni boleh menjadi rumit. Okey, dalam masa terdekat mungkin ada perancangan daripada Amanah Raya untuk Terun Padang buat aktiviti bersama masyarakat. Mungkin ada promosi yang disediakan untuk mereka yang ingin membuat perancangan bersama dengan Amanah Raya. Ya, jadi di samping aplikasi kami di phone, jadi kami boleh can reach out satu Malaysia lah. Okey. Melalui 20 cawangan kami juga melancarkan kaunter-kaunter bergerak di kawasan-kawasan terpencil, dan di mana kami selalu memberikan penerangan tentang pengagihan harta dan penyediaan wasiat lah kepada rakyat Malaysia. Okey, baik Encik Faizal. Di akhirlah sesi kita bersama dengan Encik Faizal ni, mungkin Encik Faizal ada sedikit nasihat kepada masyarakat di luar sana, dan untuk menggalakkan orang ramai untuk inilah betul-betul mengambil serius terhadap perancangan pusaka dan juga pengurusan harta ni demi masa depan keluarga, anak-anak dan sebagainya. Silakan Encik Faizal. Okey, jadi baik. Jadi pengurusan harta ni boleh menjadi satu perkara yang rumit. Jadi adalah lebih baik untuk membuat plan perancangan daripada awal, dan juga sempena menyambut ulang tahun ke-100 ini, kami menyediakan promosi. Jadi untuk wasiat asas biasa ialah 500, kami menawarkan diskaun kepada 350. Dan juga penambahan daripada wasiat asas kepada wasiat komprehensif pada harga 490 berbanding 700. Dan harga tawaran ini akan tetap sampai 31 Disember 2023. Okey. Jadi untuk maklumat lanjut lagi, kita boleh layari laman web Amanah Raya www.amanahraya.my ataupun boleh hubungi terus talian mesra Amanah Raya 0320737273 dan juga Facebook Amanah Raya Official. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Ahmad Faizal Sulaiman Khan, merupakan pengarah urusan kumpulan Amanah Raya. Diharapkan sedikit sebanyak pengisian hari ini dapat membantu anda di luar sana, terutama sekali dalam pengurusan harta dan juga kata perancangan kewangan dan sebagainya. Dan yang paling penting itulah perancangan harta pusaka. Jadi kita lebih elok kita bersedia dan buat perancangan bersedia daripada awal. Jadi di esok hari itu tak adalah orang kata bergaduh pula anak beranak berkenaan dengan harta dan sebagainya, Cik. Ya, baik, kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Terima kasih rakan Sukasi Kuala Lumpur. Ruang tanah yang sempit bukan halangan bagi seorang suri rumah untuk berkebun. Menerusi projek Food Waste Barrel Geran Komuniti Iskandar Puteri Rendah Karbon, pesertanya Hamiz Kon bukan sahaja dapat menghasilkan tanaman yang segar dan juga selamat, malah dapat menjana pendapatan sampingan. Beliau yang mula menyertai projek ini pada tahun lepas mampu mengitar semula sisa makanan yang dihasilkan daripada rumahnya dan untuk jadikan baja kompos, sekaligus dapat mengurangkan kos untuk pembelian baja. Bagi ketua projek Food Waste Barrel ini, Esko Givalani berkata, beliau mula melakukan projek Food Waste Barrel ini hasil tuntunannya di YouTube bersama suaminya pada tahun 2015, dan setelah menerima geran IPRK ini, beliau terlebih dahulu memberi tunjuk ajar kepada para peserta mengenai cara bagaimana untuk melakukan tanaman di barrel ini. Dan selain itu, beliau turut menubuhkan kumpulan sokongan yang dibuat melalui aplikasi WhatsApp bagi memudahkan segala informasi, maklumat dan juga permasalahan diadukan dalam kumpulan tersebut. Dan setakat ini, beliau berkata dianggarkan hasil jualan tanaman pesertanya berjumlah 14,500 setahun, dan sisa makanan yang terkumpul setakat ini adalah sebanyak 6,000 kilogram. Pegawai Perancang Bandar dan Desa Majlis Berjaya Iskandar Puteri, Safwan Syarif berkata, Geran Komuniti Iskandar Puteri Rendah Karbon atau IPRK merupakan antara inisiatif yang mula ditawarkan dan dilaksanakan pada tahun 2021 dan kini memasuki tahun ketiga penganjurannya. Dan geran ini merupakan geran pendidikan pertama seumpamanya yang ditawarkan di negeri ini bagi menepani masalah perubahan iklim di kalangan komuniti. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan di Bernama Berjua pada kali ini. InsyaAllah kita akan bersama-sama lagi pada siaran yang akan datang. Kembali kepada rakan tugas di studio.
Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik, hari ini kita akan bercakap tentang program pendidikan dan juga latihan teknikal dan juga vocational khas wanita ataupun singkatannya TVET khas wanita, yang mana untuk pengetahuan anda TVET khas wanita ini ditubuhkan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi setelah disarankan atas saranan Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Dan untuk pengetahuan anda, pasalnya kalau kita tahu TVET lah sebelum ini, kita tahu kalau untuk memasuki bidang TVET ni ada dua laluan je. Lepasan SPM dan juga tingkatan 3 ataupun sekarang pentaksiran tingkatan 3 ataupun PT3. Adakah hari ini kita berpeluang sebenarnya sebab khas untuk wanita kan, untuk kita terlibat sama dalam bidang TVET khas wanita ini. Jadi untuk bercakap dengan lebih lanjut tentang program TVET khas wanita ini, tentunya hari ini kita berkesempatan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa. Lama tak nampak dekat kaca TV lah sebenarnya. Berseri-seri beliau bersama kita pada pagi ini, Cik. Kita undang khas Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad merupakan pengerusi RISDA. Selamat datang dan Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Apa Khabar Malaysia pada pagi ini untuk kita nak berkongsi lebih lanjut lagi mengenai program khas TVET untuk wanita ni. Jadi pertama sekali Datuk Seri, kita nak tahu reaksi daripada Datuk Seri sendiri ketika pengumuman itu dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri berkaitan 15,000 orang wanita yang akan menyertai program TVET khas wanita ni. Okey, sudah semestinya sebab itu cadangan semasa mesyuarat perhimpunan ataupun perhimpunan agung wanita. Itu cadangan daripada kami dan saya mencadangkan dan kemudian disokong oleh ahli-ahli wanita yang menjadi jurucakap ketika itu. Dan apabila hari terakhir Presiden Parti Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga merupakan Menteri KKDW sendiri bersetuju, menyatakan bahawa disetuju dengan kalau kita nak buat pusat latihan TVET wanita ni. Perasaan saya ketika itu happy, syukur. Tapi yang pentingnya saya nak ucapkan terima kasihlah kepada yang amat berhormat Menteri KKDW yang bersetuju dengan saranan yang dibuat oleh wanita ketika itu. Okey, baik Datuk Seri, kita nak tanya juga apa itu TVET wanita dan kenapa TVET wanita ni diwujudkan? TVET ni sebenarnya satu. Kalau kita tengok sekarang, sebab sebelum ni saya pernah berada di Kementerian Pengajian Tinggi. Ketika itu kita telah melancarkan Majlis TVET Negara. Kita melihat bagaimana dekat Germany, dekat Korea dan dekat Singapura, macam mana mereka utamakan TVET ini lebih daripada pendidikan biasa. Kita kat Malaysia, kita based on markah yang tertinggi, semualah baru nak masuk universiti. Dan TVET ni pilihan terakhir. Pilihan terakhir, sama ada lelaki ke perempuan ke, TVET pilihan terakhir. Pilihan kedua. Pilihan yang selalunya yang kedua ke yang terakhir. Lepas tu tapi kita cuba merubah persepsi terhadap pendidikan TVET di Malaysia ini. Dan alhamdulillah sekarang ni Majlis TVET Negara di bawah KSM, tapi kita ada JITC di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, dan kedua-duanya membolehkan TVET ni menjadi pilihan utama sekarang ni. Dan kita lihat juga dalam statistik 2019 DOSEM menyatakan bahawa 73% daripada lepasan SPM dia tak nak sambung belajar. Bila dia tak nak sambung belajar, option yang kemungkinan yang boleh kita berikan kepada mereka adalah pendidikan TVET. Sebab pendidikan TVET ini boleh bermula daripada sijil ke diploma, ke universiti pun ada juga. Tapi yang kita cadangkan untuk TVET wanita ini bermula dengan sijil dulu. Dan kita akan fokus kepada 10 bidang utama. Antara kursus-kursus yang ditawarkan, Datuk Seri? Kursus yang ditawarkan keusahawanan, teknologi maklumat. Lepas tu kita ada juga teknologi kejuruteraan. Lepas tu pemasaran pun TVET juga. Dia termasuk dalam marketing, termasuk dalam TVET. Kepimpinan pengurusan, perniagaan luar bandar, pelancongan dan hospitality, logistik, ini antara. Tapi kita sebagai permulaan kita akan fokus kepada 10 bidang. Dan 10 bidang ini yang kita lihat
menjadi attraction kepada generasi wanita, orang wanita terutamanya untuk bersama dengan kita. Datuk Sri, okey, kita umum faham program TVET ini antara salah satu objektifnya adalah untuk meningkatkan lagi ekonomi wanita khususnya, terutama sekali wanita suri rumah dan sebagainya, macam yang Cik sebutkan tadi. Selalunya bila kita nak masuk dalam pendidikan TVET ni daripada lepasan sekolah, lepasan SPM dan sebagainya, pentingnya program khas TVET ni untuk wanita ni, untuk wanita-wanita yang mungkin sudah lama meninggalkan kerjaya, ingin memasuki kembali alam kerjaya, bagaimana program khas TVET ni boleh membantu wanita-wanita tersebut? Sudah semestinya kita boleh laksanakannya sebab satu lepasan SPM obviously, yang itu memang kita encourage people to come in. Lepas tu yang keduanya pula, kalau misalnya dia mempunyai satu kerjaya dan dia nak ubah kerjaya dia, itu pun boleh juga. Kita pun boleh offer courses yang bersesuaian untuk mereka mengambil sijil bagi menjadikan mereka profesional di dalam bidang yang mereka akan ambil. Sebab it's all about reskilling, multi skilling, future skilling. Itu yang fokus yang kita di dalam TVET untuk wanita ni tekankan. Dan wanita ni kebanyakannya bila dia dah bekerja, bila dia dah berkahwin, ramai jugalah. Tapi saya tak ada figure statistik yang tepat. Bila dia dah berkahwin, dia mengambil keputusan untuk membesarkan anak dan dia duduk kat rumah. Tapi selepas anak tu dah besar, dia nak sambung, nak buat dalam perniagaan, marketing online business sebagai contoh. Itu pun ada juga kita sesuaikan melalui sijil-sijil TVET yang kita offer. Dan buat masa sekarang ni kita akan bekerjasama dengan UTM dan juga UCAM. UCAM ni University College Agroscience of Malaysia. Yang itu di bawah dulu dikenali sebagai College Risda. Sekarang kita nak ubah nama dia. University College dan UTM. Dan kita akan letakkan satu tempat di bawah UTM itu, dia akan buat satu macam some sort of faculty lah, but I'm not quite sure apa yang akan mereka namakan. Tapi dia akan dinamakan sebagai jelita. Jelita itu adalah Job Empowerment by Learning and Inclusive Technical Advancement. Semangat sikit nak belajar Institut Jelita. Wah, semua yang rasa jelita boleh masuk. Baik, semangat sikit kat khususnya wanita-wanita ini. Okey, baik, bercakap tentang TVET khas wanita, kita tahulah bukan mereka yang lepasan SPM ataupun P3 ataupun tingkatan 3 kan. Siapa golongan sasar sebenarnya selain daripada suri rumah yang Datuk Sri katakan tadi? Selain daripada suri rumah, pelajar-pelajar pun boleh. Lepas tu profesional juga kita encourage diorang to come in. Lepas tu ada juga yang mungkin berminat untuk menukar bidang mereka. Contohlah, sebagai contoh, dia profesional, dia accountant, lepas tu dia suka makeup. Dia suka makeup, dia nak ambil sijil mengenai tata rias. Itu juga ada kita offer melalui program untuk wanita ini. Mana jurusan yang ditawarkan bukan sahaja sepenuh masa, malah separuh masa pun betul, ada. Betul. Betul. Richard, macam yang Datuk Sri sebutkan tadi, ramai sebenarnya di antara kita di luar sana, bukan sahaja wanita yang mungkin dah masuk ke dalam alam pekerjaan, tiba-tiba nak bertukar arah pula kan. Tetapi yang menjadi orang kata kegusaran ataupun kerisauan kadang-kadang bila nak bertukar kerjaya kepada kerjaya yang dalam TVET ini adalah berkenaan dengan gaji ataupun berkenaan dengan mungkin kalau dah bekerja sebagai seorang engineer ataupun accountant contohnya, dah bergaji besar, kehidupan yang selesa, untuk berubah arah pula untuk mengambil kerjaya yang jauh bezanya. Mungkin seorang tu tiba-tiba nak rasa macam yelah, saya nak fulfill my passion kan dalam apa bidang sekalipun. Macam mana dalam program khas TVET wanita ni sendiri Datuk Sri akan perjuangkan orang kata isu gaji? Dia fokus dia, walaupun kita bekerjasama bersama dengan universiti dan college universiti. Ini sebagai permulaan tahu.
Dan selepas ini mungkin akan ada tambahan-tambahan universiti yang mana kita hendak supaya ada collaboration antara all the universities. Sebabnya kepakaran setiap universiti itu mempunyai lain. Lepas tu dekat Malaysia ni kita ada MTUN. MTUN ni universiti on technical saja. Yang itu sebagai contohnya. Dan kita pun faham gaji itu kadang-kadang ada difference sikit antara lelaki dengan perempuan. Tapi perkara itu dah semakin kurang. Ini maklumat yang kita dapat daripada Kementerian Sumber Manusia. Maklumat mengenai ataupun the difference in gaji antara perempuan dengan lelaki makin lama makin hampir sama lah. Dan we are still fighting. The ladies memang sentiasa fight supaya kesesamaan gaji, sama juga dengan kesesamaan gender itu kita teruskan. Tapi pada saya, yang penting adalah kita memberi peluang kepada individu tersebut untuk membina another kerjaya dengan menjalankan, dia tak perlu nak let go jawatan dia semua dia ada, tapi dia boleh added value. Sebab tu kita fokuskan juga pada multi skilling. Multi jadinya dia boleh buat tu, dia boleh buat ni, and then I'm sure wanita ni memang sentiasa berusaha bersungguh-sungguh. Dan kalau diberi peluang, diberi task saja wanita untuk melaksanakan, dia akan buat superb. Okey, Datuk Seri, kita kadang-kadang menjadi rasa down, rasa macam kenapa ada double standard kan? Mesti orang akan cakap bila menyentuh saja tentang TVET, kita akan terbayang kebolehan TVET ni khusus pada kaum lelaki yang mendominasi lah, banyak automotif dan juga seni bina. Tapi ada di antara mereka yang macam ni, kita nak ubah persepsi double standard terhadap kebolehan wanita itu sendiri. Sebenarnya kita pun boleh mampu buat, boleh join automotif, seni bina dan khusus-khusus yang agak berat sikit berbanding jurusolek dan danan dan sebagainya. Tapi for your information, kalau kita tengok sekarang, memang masuk universiti tu ramai perempuan. Yang lelaki ni, orang tanya mana ni ramai lelaki tak dekat universiti. Oh, rupanya ada dekat TVET. Ada dekat TVET. Tapi jumlah tu dah makin seimbang sekarang ni. Dah ramai juga wanita-wanita kita yang dah ambil seperti yang dinyata jurusan-jurusan yang kita panggil 3D lah. Dangerous, ini termasuk dalam dangerous juga. Tapi insya-Allah kita akan lebih tekankan lagi mengenai perkara tersebut. Lepas tu lagi satu, kalau saya dulu pernah menjadi pengerusi MFI, Malaysian France Institute. Dia boleh dive kat bawah dan dia punya gaji dekat 20,000 tau. Maknanya option untuk mereka mengambil courses yang berat seperti ini ada, disediakan oleh TVET wanita ni, dan melalui marketing insya-Allah kita boleh dapat juga mereka yang challenge themselves, yang boleh mampu berkebolehan. Tapi insya-Allah kita akan terus memasarkan program-program sedemikian. Seperti yang saya nyatakan tadi, ada 10 bidang kan, 10 khusus sebagai permulaan. Sebagai permulaan. Yang itu yang kita akan fokuskan dahulu. Okey, maknanya sekarang seperti yang Datuk Seri kata, standard TVET ni bukan sahaja dominasi oleh kaum lelaki tetapi wanita pun dah balance sama sebenarnya kan. Yalah, kadang-kadang kulineri pun ramai juga yang lelaki yang terlibat dalam bidang kulineri ataupun masakan itu sendiri. Okey, 10 khusus yang ditawarkan oleh TVET khas wanita ni, jangka masa pengajian tu berapa lama untuk khusus sepenuh masa dan separuh masa? Bagaimana yang Datuk Seri? setakat ini dia punya detailing kita belum bincang lagi. Walau bagaimanapun kita melihat dalam masa 3 tahun insya-Allah full time, part time dalam masa 3 tahun. 3 tahun. InsyaAllah. Ada peluang untuk kita sebab saya rasa dia boleh menjahit. Saya minat bidang fashion. Boleh. Apa
Sebab tempat ada 15,000. Jadi untuk 15,000 orang peserta ni satu jumlah yang cukup besar sebenarnya untuk permulaan program khas TVET Wanita ni. Setakat ini macam mana orang kata sambutan daripada ada ramai tak yang berminat peminat yang untuk memasuki program khas TVET Wanita ni, macam mana Datuk Seri? Ramai juga yang telah membuat panggilan untuk bertanya lebih lanjut lagi mengenai program ni. Tapi dasar kerajaan dia fokuskan 2030 kita akan mencapai 35% dalam bidang kemahiran ni ataupun dalam bidang yang kita fokus sekarang ni lah. Lepas tu kita tengok pula 15 tahun. Kalau each year 5 years, within 5 years insyaAllah kita akan capai sasaran kita. Dan kita ada pelbagai universiti yang akan bekerja dan bidang ini akan menerima akreditasi daripada MQA. Dan kita insyaAllah kita bawa sekali MQA bersama dengan kita. Jadinya tak ada masalah mengenai kalau misalnya diorang ambil kos diploma pun tak ada masalah untuk tidak mendapat akreditasi daripada MQA. InsyaAllah. Satu lagi saya nak minta Datuk Seri bagi pandangan dan komen Datuk Seri sendiri, yang mana ada di luar sana yang beranggapan TVET ni merupakan peluang terakhir dan tak ada masa depan. Saya rasa itu mungkin beberapa persepsi tahun yang kena diubah, Chat. Ya, bagaimana komen Datuk Seri tentang perkara itu? Itulah itu yang tak sedapnya bila ni terutamanya mak bapak bila nak mohon anak-anak nak mohon UPU, bila anak nak mohon college community je, tak payahlah masuk U. Kita kena ubah sikap itu. Dan saya percaya kalau kita tengok negara maju macam Germany sebagai contoh, dia memang TVET dia menjadi contoh kepada pendidikan TVET dia menjadi contoh kepada satu dunia sebenarnya. Dan dia maju di kehadapan, dia boleh hasilkan macam-macam benda yang berteknologi tinggi. Itu yang kita harapkan juga akan dapat dihasilkan oleh melalui pendidikan TVET di Malaysia ini. Jadi ini kita jangan anggap lagi yang TVET ni sebagai the second option. InsyaAllah sekarang di bawah kerajaan Malaysia Madani pun banyak difokuskan mengenai pendidikan TVET. Even yang amat berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri sendiri banyak kali mengatakan pentingnya pelajaran TVET ini kepada masyarakat kita. Ya, sebab kita tahu kan sekarang di Malaysia pun ataupun di seluruh dunia menuntut skill lebih. Betul. Jadi ini peluang untuk kita khususnya kaum wanita yang mungkin sekarang mungkin terbuka minda anda untuk meneruskan ataupun memulakan kembali kerjaya ataupun pengajian, masuk kolej balik ataupun duduk dekat sekolah balik untuk belajar ataupun ambil bidang yang ditawarkan oleh TVET khas wanita. Okey, sebenarnya bila akan dilancarkan ataupun mula kita boleh menyertai ataupun pendaftaran dilakukan? Okay, sekarang ni dalam perbincangan. Lepas ni kita akan buat MOU antara beberapa agensi yang berkenaan, dan selepas itu kita sasarkan insyaAllah hujung tahun untuk semester yang akan datang lah. Tahun depan lah, awal tahun depan insyaAllah semua selesai, sebab sekarang pun dah bulan 6 dan selewat-lewatnya tahun depan lah kita akan mulakan. Baik, kita dah boleh buat perancangan. Betul, yang pastinya dengan adanya program TVET khas wanita ni dapat lebih lagi menggalakkan lebih lagi ramai wanita di luar sana. Terutamanya mungkin ada di antara anda di luar sana yang mungkin nak berubah arah, bertukar kerjaya, bolehlah apa yang kita explore program TVET khas wanita ini. Dan untuk kita adakan satu masyarakat yang holistik perlu. Lagi satu. Ya, Datuk Seri. Dia punya graduate employability kalau daripada TVET ni 90%. Sekarang kerjaya itu ada. Ya. Betul. Dan sekarang ni upskilling adalah penting dan untuk negara kita bertambah maju dan kehadapan lagi perlu ada lebih ramai lagi tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Kita nak bercakap tentang program TVET khas untuk wanita. Okey, Chat. Okey, baik. Kita dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kembali. Bertuah sangat hari ini. Betul. Kita berkesempatan bersama dengan Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Apapun insya-Allah kita jumpa di lain kesempatan sebab Apa Khabar Malaysia dah pun sampai di hujungnya. Okey, sampai di sini saja pertemuan kita. Jaga diri, jaga makan, jaga pakai, jaga kesihatan anda tahu. Sampai kita jumpa lagi. Saya Cedi undurkan diri. Assalamualaikum. Saya Petra Rahim. Assalamualaikum. Bye.